Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay, hari ni kita sambung lagi dengan topik belt. Okay, so hari tu kita dah tengok pasal introduction to belt. Kita cerita sedikit pasal belt tu, apa belting system dan sebagainya. Dan kita dah juga tengok pasal type of belt. Kita ada 4 jenis hari tu yang kita ada flat belt, kita ada round belt, kita ada juga yang kita panggil sebagai V belt, yang terakhir sekali kita ada juga yang kita panggil sebagai timing belt. Okay, so 4 jenis belt ni kita dah terangkan in terms of materials, dia punya advantage, disadvantage dan sebagainya lah. So hari ni kita nak sambung lagi dengan satu topik baru yang kita panggil sebagai belt drive. Okay, so dalam sistem ni kita hanya discuss pasal open system, open belt drive system, yang kalau ingat lagi daripada yang masa kita kelas intro hari tu, kita ada 2 puli, input puli dan juga output puli, dan kita wrapkan dengan belt. Okay, so itu yang kita panggil sebagai open system. Sebab kita tak study pun ada lagi satu kalau ingat lagi ada lagi satu yang kita panggil sebagai cross, input output, dan kita twistkan kita punya belt dan kita pasang kepada kedua-dua input ni lah, input dan juga output puli ni. Okay, so itu adalah cross system. Tapi untuk case kita hanya fokus kepada open drive system. Okay, so untuk open drive system ni kita memerlukan 3 benda sebenarnya. Pertama adalah input puli, kedua adalah output puli, lepas tu kita wrapkan kedua-dua puli ni dengan belt system. Okay, so let's say kita lukis sikit supaya kita boleh nampak sikit apa benda yang kita nak cerita hari ni. Okay, so let's say saya ada input puli. So untuk kes ni, input puli ni sebagai kelas ni, introduction kelas ni ataupun terminologi punya kelas ni, so saya anggap input puli adalah small puli. Okay, dan output puli saya adalah yang very big puli lah. So small di input, output adalah big puli. Okay, so let's say kita lukis. Okay, contohnya saya ada puli, okay, macam ni. Okay, so itu dia punya center dia. Dan ni saya punya puli, small puli, dan saya tarik sikit macam tu, nak bagi dia sama aras hopefully. Dan saya ada output puli saya yang sedikit lebih besar lah hopefully dia center. Oh, boleh lah tangan tak bedong. Okay, alright. Boleh lah walaupun nampak sedikit lonjong, okay, tapi still acceptable. Okay, so let's say itu saya punya tu. Dan let's say saya buat satu vertical line kat sini, macam tu. Okay, iklan sebab kita belajar fully ada iklan kereta. Okay, alright. So saya buat macam tu sedikit. Okay, macam tu. So ni pun sama juga, saya buat satu straight line mula, dan saya buat satu bengkokan macam tu. Okay, dan saya pasang belt lah untuk kes ni, warna merah ni. So 4 poin yang saya ada sengitkan tu saya akan sambungkan dengan okey lah. Oh, wah, tangan sorry lah tangan bukan artis. Okey, sorry lah Okey, macam tu. Saya kena, badan pun kena sengit juga nak pastikan betul tu. Okey, alright. Okey, so tu saya wrap macam tu, merah tu saya sambungkan, dan ini pun saya sambungkan dengan warna merah. Maksudnya kita ada belt lah di situ. Yang color merah tu adalah saya punya belt lah Okay, so itu saya punya sistem. Okay, open belt drive system. Okay, ada 2 puli dan juga ada satu belt. Okay, so let's say untuk case ni saya assume that input tu adalah di sebelah kiri saya dan output tu adalah di sebelah kanan saya. So input puli sebelah kiri, output puli sebelah kanan. Okay, so let's say kita labelkan sikit ni. Saya namakan ni sebagai input puli, dan ni saya namakan sebagai output puli. Okay, macam tu. Okay, so saya ada macam tu, input, okay, dan output. Alright, so of course kita nak tengok sedikit terminologi sikit pasal this belt drive system. Okay, alright. So terminologi pertama yang kita nak tengok adalah dia punya sizing. Okay, size of pulley tu sendiri. Okay, so kalau kita boleh ada gauge dan kita boleh measure
size tu. Okay, contohnya saya ambil this let's say saya ambil this one. Okay, macam tu, across tu. Okay, diameter. Sorry dia tak lalu tengah pula dia salah lukisan saya tak berapa tepat sikit. So ni adalah saya panggil sebagai D1. Dan yang ni pun sama juga, saya ambil juga dia punya tu. Okay, yang saya namakan dia sebagai D2 kat sini. Okay, so D1 dan D2 tu adalah diameter of input pulley untuk 1, dan 2 tu adalah kita panggil sebagai diameter of output pulley. Okay, so kita konsisten dengan number tu. 1 tu represent input, 2 tu represent output lah. Okay, let's say kita tulis sikit apa definition dia tadi. So D1 adalah diameter of input pulley. Okay, ataupun kita boleh panggil sebagai input pulley ni, kita boleh panggil sebagai driving pulley pun boleh dia tak ada isu nak panggil macam tu pun boleh. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai size of pulley. Itu pun nama lain untuk kes ni. Basically size tu sebenarnya dia represent diameter lah. So ni pun sama, D2 adalah diameter of output pulley. Okay, ataupun untuk kes ni so kita ada driving, mesti ada yang driven lah driven pulley. Okay, alright, so D1, D2 of course lah ada diameter, mesti ada radius lah so let's say radius pula. Okay, say saya ambil yang ni. So kalau meja ni ke sini, hopefully nampak lah nampak kecil sikit lah so ni saya panggil radius 1. Yang ni pun sama, say saya ambil yang ni ke sini, so ni saya panggil sebagai radius 2. Okay, alright, so saya tulis sikit. R1 adalah radius of input pulley. Okay, dan R2 adalah radius of output pulley. Okay, so settle yang tu untuk radius. Okay, kalau kita perasan kat sini bila kita rapkan this pulleys dengan belt, kita perasan ada kalau kita tengok dekat input, let's say kita tengok dekat output pulley ni okay, ada sebahagian pulley dia kena ataupun dia ada contact dengan this belt Kalau tengok yang kali hitam ni adalah kita punya pulley kan, pulley untuk output. Okay, so ada sebahagian pulley akan ada contact dengan belt contohnya bila kita pasang belt, so yang color merah yang kena dengan yang color hitam tu basically adalah contact lah dia ada contact dengan that belt. So ada sebahagian juga yang tidak ada contact contohnya yang di bahagian dalam pulley ataupun di sebelah kiri dia di bahagian output pulley tu kita nampak ada yang tak kena dengan belt. So yang ada contact dengan belt tu kita juga kena measure sikit lah kena measure dia punya berapa angle dia. Okay, yang kita panggil sebagai contact angle. Okay, so contact angle 1 adalah pada bahagian input, contact angle 2 adalah di bahagian output. Okay, so untuk kes ni kalau saya boleh labelkan, okay, so yang ni adalah angle yang saya interest tu. Okay, yang ni this one. And kalau saya tarik sikit yang ada berkontak tu so maksudnya apa maksud saya kat sini? Saya lukis dia besar sikit lah bagi nampak sikit. Okay, macam tu. So yang ni yang saya masukkan tu adalah contact angle tu angle yang ni bukaan angle yang ada rub dengan belt tu So ini saya panggil sebagai contact angle 1. So yang ni pun sama juga kalau saya tarik sikit yang this one. Okay, macam tu. Okay, dan macam tu. Okay, so saya measure angle ni. Okay, dah besar tu. Okay, saya ambil, sorry lah terlanggar R tu. Okay, minta maaf lah Okay, so ini saya panggil sebagai contact angle 2. Okay, so kita define dulu apa contact angle kedua-dua ni. So contact angle 1 adalah contact angle
at input pulley. Okay. Dan nombor 2 adalah contact angle at output pulley. Okay, so kita dah ada dua tu, contact angle. Alright, so soalan. Okay, walaupun tak ada kat depan, ni adalah soalan. Okay, so berapa contact angle 1 dan juga contact angle 2? Itu isu dia lah. Isu dia macam mana kita nak tahu this contact angle 1 dan contact angle 2. So untuk kes ni, adakah untuk kes yang kita lukis kat depan ni, kalau kita tengok kita punya lukisan ni, adakah contact angle 1 dengan contact angle 2 tu adalah sama saiz? Ataupun contact angle 1 dan contact angle 2 tu tak sama saiz? Okay, soalan ni okay. Ataupun kita ada pilihan yang ketiga, tak tahu. Okay, sama saiz, contact angle 1, contact angle 2. Nombor 2, contact angle dia adalah tak sama. Ketiga adalah tak tahu. Okay, apa jawapan dia? Jawapan dia? Okay, jawapan dia untuk kes ni, contact angle dia tidak sama. Contact angle 1 dan contact angle 2 tidak sama. Okay, soalan seterusnya. Okay, so untuk kes ni juga, okay, yang mana contact angle yang lebih besar? Okay, contact angle 1 ke contact angle 2? Mana satu yang lagi besar? Okay, untuk kes ni saja, contact angle 2 yang paling besar. Okay, sebenarnya contact angle ni depend on geometry. Okay, sebab apa? Dia depend on geometry. So kalau kita perasan, kalau kita rubkan this belt, sebenarnya dia contact pada this tangent point. Saya rasa semua dah belajar lukisan kejuruteraan kan. Okay, so basically kalau kita try untuk sambungkan dua circle dengan satu line, basically dia akan bertemu dengan satu tangent point. Okay, alright. So since kita dah ada knowledge yang tu, okay, sebab tu kalau dia size yang sama is okay. Kalau dia size sama, maksudnya diameter 1 sama dengan diameter 2, size yang sama, contact angle dia berapa? Ni soalan basic ni, basic knowledge ni. Kalau let's say lah size dia sama, D1 sama dengan D2, contact angle dia berapa? Contact angle dia adalah 180 darjah. Contact angle 1 sama dengan contact angle 2 sama dengan 180 darjah. Okey. Macam mana kalau untuk kes ni? So untuk kes ni, contact angle 1 kurang daripada 180 darjah. Okey. Untuk kes yang kedua, contact angle pada output pulley, contact angle 2 adalah lebih besar daripada 180 darjah. Okey. Bukan itu saja, kalau benda ni terbalik, let's say input pulley adalah pulley yang besar, output pulley adalah pulley yang kecil. So, maksudnya contact angle 1 adalah paling besar. So, antara contact angle nombor 2. Maksudnya, contact angle 1 kalau kes yang terbalik adalah lebih besar daripada 180 darjah. Tapi output pula lagi kecil daripada 180 darjah. So paling mudah adalah, so kita kena identify mana satu small pulley, mana satu big pulley. So small pulley, so contact angle dia kurang daripada 180 darjah. Big pulley, contact angle lebih besar daripada 180 darjah. Okey. Kalau sama size, contact angle dia adalah 180 darjah. Alright, so kita tulis sikit benda tu. Okey, kita punya rumus tu. Alright. So if, okay, so saya buat if statement kat sini. Okay, hati-hati sikit if statement. So if diameter 1 equals to diameter 2, ataupun kita panggil sebagai same size. Okay, diameter sama size. So does, okay, does contact angle 1 equals to contact angle 2 equals to 180 degree. Okay, 180 darjah, ataupun kita boleh dalam radian adalah pi radian. Okay, alright. Okay, but okay, so kalau dia tak meet condition ni, okay, maksudnya tak sama size, so
if small pulley, okay, okay, so contact angle, okay, saya tak tulis 1 ataupun 2 sebab kita boleh terbalik kan, yang ni of course lah, yang ni input dia punya pulley kecil, okay, kadang-kadang input boleh jadi big pulley, sebab tu saya tulis small pulley, dan saya tak tulis 1 ataupun 2 sebabkan isu tu lah. So bila if small pulley, so dia basically adalah kurang daripada 180 darjah. Okay, so if big pulley, okay, does contact angle greater than 180 degree. Okay, so ni benda yang kena tahu. Okay, ni adalah fundamental. Okay, so kalau sama size 180 darjah, kalau small pulley less than 180 degree. Okay, kalau big pulley contact angle greater than 180 degree. Okay, so untuk kes ni, since kita ada small pulley di input pulley, so contact angle satu adalah less than 180 degree, dan pada output pulley contact angle greater than 180 degree. Okay, tapi isu dia, kita ni engineering mesti nak tahu berapa value, berapa banyak value tu. Sebab tu untuk kes ni kita define, let's say saya define lagi satu benda, okay, yang saya panggil sebagai alpha, okay, angle alpha. Okay, so saya define angle alpha dekat sini. So let's say yang ni saya define, yang ni ke sini saya panggil dia adalah alpha. Sama juga yang ni ke sini, saya panggil dia juga adalah alpha. Sama juga dengan di sini, okay, saya panggil juga sudut ni adalah alpha. Dan juga di bahagian sini juga saya panggil dia adalah alpha juga. Okay, alright. Fortunately semua alpha tu adalah sama size lah, untuk this setup. Okay, sama size. So kalau saya define alpha tu macam tu, okay, dan alpha tu macam tu, so maksudnya saya boleh tulis, saya boleh tulis something dekat small pulley ni. Okay, kalau small pulley ni, untuk case small pulley dekat bahagian input, so maksudnya saya boleh measure, kalau saya tahu panjang yang vertical tu adalah 100, bukaan ni adalah 180 darjah, so maksudnya contact angle satu adalah 180 darjah tolak alpha tolak another alpha lah. Dapat? Okay, so 180 darjah tolak alpha tolak another alpha, kita akan dapat contact angle 1. Okay, untuk small pulley. So kalau saya boleh tulis sikit, okay, so untuk case for small pulley, okay, so for small pulley, so saya boleh define dia macam ni lah. So contact angle basically adalah, okay, 180 darjah tolak alpha tolak alpha, ataupun saya boleh tulis dia sebagai 180 darjah plus 2 alpha. Okay, ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk radian adalah pi plus 2 alpha. Okay, alright. So itu untuk small pulley. So kalau kita tengok pula untuk big pulley pula, untuk case di bahagian output, so maksudnya adalah, so yang ni adalah 180 darjah. So 180 darjah, so contact angle 2 adalah 180 darjah tambah alpha tambah another alpha. Kita akan dapat 108, lebih daripada 180 darjah lah. Okay, so kita akan dapat contact angle nombor 2. Okay, so untuk case ni kita tengok kat sini. So for big pulley, okay, so contact angle dia adalah equal to 180 degree plus alpha plus another alpha, ataupun 180 degree plus 2 alpha, ataupun kita nak buat dalam radian pi plus 2 alpha. Okay, alright. Okay, so hopefully dapat tangkap, okay, untuk case ni. So contact angle ada depend dengan size of pulley. Okay, so kalau size sama dia adalah 180 darjah, tapi kalau small pulley kita dapat tadi adalah alpha tolak 2 alpha, pi tolak 2 alpha. Okay, minta maaf. Okay, dan juga kita punya output pulley untuk case ni adalah big pulley. So big pulley dia adalah pi plus 2 alpha. Okay, so since kita dah dapat lah kedua-dua size ni, okay, so basically kita boleh dapat something. So kalau kita tahu diameter dan juga this contact angle, kita boleh kira panjang bed yang color merah ni.
So dalam lukisan yang color merah ni, kita boleh dapat panjang belt. Okay, so panjang belt adalah, okay, kalau kita tengok kat sini, dia adalah panjang S ni. Okay, this S ni, saya namakan dia sebagai panjang S. This S. Okay, sama juga dengan ni, saya tarik sikit situ sampai situ. So ni S. Alright, dan saya tarik lagi panjang lengkok ni lah. Okay, saya namakan sebagai S1. Dan juga panjang lengkok yang ni lah. Okay, this one S2. Hopefully kamu nampak lah. Okay, so panjang belt yang color merah tu L, kita panggil sebagai L. So dia adalah S1 plus S plus S2 plus S, kita akan dapat panjang belt. Okay, so kita tulis sikit. So L equal to belt length. So belt length kita dah boleh kira. Okay, so rumus dia adalah L sama dengan S1 plus S tadi plus S2 plus S. Okay, so daripada situ kita boleh tulis sikit. Dia adalah L adalah S1 plus S2 plus 2S. Okay, alright. So S1 dan S2 kita boleh cari, dia adalah panjang lengkok bulatan lah. So ni adalah panjang lengkok bulatan. Kita belajar dalam matematik dulu, dalam kalkulus. S sama dengan R theta kan. Okay, so kalau kita tahu contact angle 1 dan juga radius of this input pulley untuk case ni, so kita boleh dapat panjang lengkok 1. Okay, so sama juga dengan output pulley, saya tahu berapa contact angle 2 ni. Okay, dan juga berapa radius of this output pulley, saya boleh dapat panjang lengkok 2, S2, R2 kali dengan contact angle 2. Okay, so kita boleh tulis sikit untuk tu. So S1 adalah R1 contact angle 1. So S2 adalah R2 contact angle 2. Okay, alright, so settle dah untuk case S1 dan juga S2. Tapi isu dia sekarang kita nak cari berapa nilai S. So, S ni isu sikit. Tak adalah isu sangat sebab nak tahu nilai S, kita kena tahu something kat sini. Jarak antara kedua-dua pulley. Okay, apa maksud saya kat sini? Maksud saya kat sini adalah saya kena tahu jarak kedua-dua pulley ni. Okay, center distance. Okay, so jarak ni jarak ni saya perlu tahu dulu yang saya panggil sebagai C. Okay, so saya tulis sikit. C tu apa? So C adalah center distance between two pulleys. Okay, so kalau saya tahu jarak dua tu, so saya boleh buat something kat sini. Okay, okay, kita boleh buat something. Okay, apa benda something tu? Itu yang kita nak tengok apa yang something yang kita boleh buat di bahagian sini. Okay, so macam mana saya nak dapatkan jarak S tu? Okay, so jarak S tu kita boleh dapat, ni tricky sikit lah. Sedikit tricky. So kalau saya ambil jarak parallel ni, okay, apa maksud jarak parallel ni? Okay, matilah korang. Okay, alright. So let's say saya ambil jarak ini, jarak pusat bulatan. Kalau tengok di bahagian input, pusat bulatan ni ke bahagian tangent ni, so saya ambil panjang tu, saya maintain panjang tu. Okay, saya maintain panjang tu di sini. Okay, so let's say panjang ni adalah panjang R. Okay, saya maintainkan panjang R di situ. Macam tu di bahagian output macam tu. Okay, so panjang ni sama panjang ni panjang ni saya bawa ke sini. Okay, lepas tu saya sambungkan panjang tu. Okay, so saya sambungkan panjang tu. Okay, okay, alright. So saya kalau saya buat macam tu, so saya tarik macam tu, saya panjang macam tu. So basically apa yang saya akan dapat kat sini sebenarnya, okay, saya akan nampak macam bentuk segitiga. Kalau saya lukis kat sini macam tu, right, dan macam ni. Okay, so saya akan dapat bentuk segitiga. Okay, sebenarnya kalau kita measure benda ni,
sudut ni sebenarnya, sudut yang kita measure ni, kalau kita measure sudut ni, sebenarnya dia adalah sudut alpha, right? Dah nampak dah, nampak tricky kat situ. So sebenarnya contact angle tu, kita dah boleh kira dah, kalau kita tahu jarak C, dan juga radius, sebenarnya kita dah boleh kira juga alpha sebenarnya, tak ada isu, alright. So dan yang sini sebenarnya dia adalah 90 degree, so kalau saya bawa segitiga yang ni, saya bawa keluar di segitiga tu, segitiga ni saya bawa keluar, segitiga yang di bawah ni, yang tu. So saya bawa segitiga yang di bahagian bawah tu, saya bawa keluar kan benda tu. Kita bawa keluar, benda tu, segitiga tu. So ni saya punya panjang C tadi, panjang C. So saya buat tarik macam tu. Lepas tu saya ada kesudukan macam tu tadi. Alright. Dan saya ada macam ni. Alright. So yang ni adalah saya punya panjang S tadi, yang kita tengok tadi. So this is our S. This is S. So yang ni adalah saya punya alpha tadi sebenarnya. This is our alpha. Dan ini adalah saya punya jarak C tadi lah, center distance between two pulleys tadi. This one. This is our C. Di situ. Alright. Dan yang ni, so apa panjang ni sebenarnya? So panjang tu adalah, kalau kita tengok balik dalam gambar rajah, so panjang ni adalah, so basically panjang ni adalah, kalau saya tarik balik, so panjang ni adalah panjang R2. Tapi sebabkan kita dah tarik kat sini tadi, kalau kita perasan kita tarik ni, saya tarik sikit. So sebenarnya panjang ni adalah panjang R1. So basically panjang yang ni tadi, dia adalah R2 tolak R1. Alright. So sebenarnya panjang yang ni, yang segitiga ni, so yang di sini adalah R2 tolak R1 lah. So kalau kita nak kira S, kita kena tahu contact angle kan sebenarnya. So kalau kita nak tengok, so contact angle ni kena tahu juga nilai alpha kan. So let's say kita cari dulu nilai alpha, berdasarkan setup ni. So alpha ni macam mana nak cari? Kita pakai apalah, trigonal sikit. So since 90 degree di sini, so basically yang paling sesuai adalah, so hypotenuse basically yang mana? Hypotenuse. So hypotenuse adalah di C. Yang ni adalah saya punya tentang lah. So saya paling sesuai sekali adalah, sebab S ni kita selalunya unknown lah. Yang kita tahu value selalunya nilai C dan juga nilai size R2 dan juga nilai R1. Nilai size selalunya kita tahu, size of output pulley dan juga input pulley. Nilai C ni selalunya kita tahu juga, jarak antara dua pulley. So sebab tu kita boleh cari sudut alpha tu, sin alpha, paling sesuai dia adalah R2 tolak R1 bahagi dengan C. Ataupun kita boleh juga in term of diameter, so D2 minus D1 bahagi dengan 2C. Tapi equation ni, equation ni hanya valid that kalau input pulley itu adalah lagi kecil daripada output pulley. So let's say kalau let's say kalau input pulley itu lagi besar daripada output pulley, so maksudnya equation ni kena terbalik. Maksudnya kalau case R1 lagi besar, so ni untuk case ni adalah D1 lagi kecil daripada D2 ataupun R1 lagi kecil daripada R2, baru kita boleh guna rumus ni lah. Tapi kalau dia terbalik, D1 lagi besar daripada 2, kita kena terbalikkan di sini lah. So maksudnya kalau case yang terbalik, saya akan tulis sin alpha sama dengan D1 tolak D2 bagi C. R1 tolak R2 bahagi dengan C, ataupun D1 tolak D2 bahagi dengan 2C. Alright, so jangan keliru di situ. Tapi kalau sama size, berapa alpha? Alpha adalah kosong lah kalau sama size. Sebab dia adalah contact angle yang sama 180 darjah. So kalau saya tahu nilai alpha, saya dah boleh kira basically contact angle.
Okey, contact angle saya dah boleh dapat berdasarkan equation ni, for small pulley dan juga big pulley. Dan saya dah boleh kira juga nilai S lah Okey, nilai S ni saya pun boleh dapat juga berdasarkan gambar radius segitiga ni. Alright. So berdasarkan segitiga ni, so S tu kalau saya tahu nilai R2, R1 dan juga C, saya boleh kira nilai S. So S ni basically adalah kita menggunakan teorem Pythagoras lah So S ni adalah C square tolak R2 minus R1 square. Okay. So ni adalah nilai S. Okay. So kalau saya assemble semua equation S1, S2 dan juga S tadi ke dalam equation yang ni. Okay. So saya boleh dapat nilai L. Okay. So L adalah R1 contact angle 1 plus R2 contact angle 2 plus 2 kali square root C square minus R2 tolak R1 square ni. Okay. So ini adalah equation of belt length. Okay. So dalam belt length ni saya perlu tahu nilai contact angle 1, contact angle 2, size of input dan output pulley dan juga jarak antara dua pulley C. Okay, so saya boleh kira belt length. Okay. Alright, so tricky sikit lah Okay, alright. So ni semua adalah bermain dengan geometri lah Okay, so geometri saja benda ni. Okay. Okay, kita pun dah belajar dalam lukisan kejuruteraan dan juga calculus. Okay, basically benda ni tak ada isu lah untuk kita kira lah Okay, so sebelum saya habiskan untuk case geometri, okay, geometri, sizing dan sebagainya, okay, saya kadang-kadang ada satu soalan ni, sebab selalunya bila kita design, selalunya belt length ni kita dah tahu dah, selalunya bila kita design, panjang belt ni kita dah tahu, kita pergi kedai, kita cakap, oh saya nak beli V-belt ni adalah panjang sekian-sekian ni, okay. Dan pulley ni pun dah ada standard size juga. Okay. Sebab tu dia macam pelik lah Dia macam satu benda yang pelik kalau buat macam cara kita ni macam kita tengok ni sekarang dia macam pelik sikit. Kita ada pulley, waktu kita ada jarak, lepas tu kita kira belt length. Dia macam pelik sebab dia tak ikut seperti design punya proses lah. Selalunya design proses kita tahu size pulley dan juga size belt dan kita akan tentukan jarak C yang sesuai. Selalunya macam tu lah Sebab tu kita ada lagi satu rumus panjang belt yang kita panggil sebagai belt length punya estimation lah panjang yang kita semua estimate saja sebab kita nak raikan cara design macam tu. Okay. So sebab tu kita ada satu lagi rumus lah untuk belt length. Okay. Rumus yang bukan secara matematik. Baik. Tapi basically idea dia adalah kita sebagai the estimation. Okay, sorry, ada S pula itu. The estimation of belt length. Ni adalah estimation estimation of belt length. Okay. So kita boleh estimate saja. So kita hanya guna rumus ni. So rumus ni adalah berdasarkan matematik saja. Okay, dia dah assume that there is yang bahagian contact angle tu dia tak ada lah So dia hanya sedikit parameter saja kita perlukan. Contohnya untuk kes ni dia 2C plus pi R1 plus R2, okay, plus 1 over C, okay, R2 minus R1 square. So ini adalah estimation okay. Sebab apa estimation ni dia lebih simple daripada yang di atas ni, equation yang panjang ni. Sebabkan pertama kalau kita tengok yang equation yang di bahagian atas tu, kita perlukan banyak parameter juga So saya kena tahu nilai R1, contact angle 1, R2, contact angle 2 dan juga center distance baru saya boleh kira panjang belt yang sebenar. Okay. Tapi untuk case estimation ni kita hanya perlukan 3 info saja Pertama adalah di center distance C,
kedua adalah R1 dan juga R2. Okey, so kalau kita ada 3 info ni saja, maksudnya ada satu soalan tu macam ada 3 info ni saja yang diberi, kita boleh gunakan equation the estimation of belt length. Dan usually equation estimation of belt length ni bila kita kira yang actual, sebenarnya dia akan lari sedikit lah nilai dia akan lari sedikit, tapi tak banyak pun dalam beberapa persen saja dia punya error. Okey, tapi benda ni pun dah cukup lah Sebab apa? Kadang-kadang bila kita design, kita hanya tahu dua size dan juga center distance. Okay? Bila tahu benda tu, basically berdasarkan berapa maklumat tu dan juga belt length, selalunya kita dah boleh kira something lah Sebab tu, berdasarkan equation estimation of belt length ni, kita dah boleh kira juga approximate center distance. Okay? Okay, so guna equation yang ni, yang the estimation of belt length ni, so kita boleh kira juga approximate center distance. Okay, so kita boleh kira juga, kita rearrange balik equation ni, jadikan C ni sebagai perkara rumus lah. So kita boleh kira this estimation of belt length. So C adalah 1/4 dalam kurungan B plus B square. Okay, dia ada ni square root tu, so B square tolak 8, okay, R2 minus R1 lah R2 minus R1 square. Okay, yang tu, so kita tutup kurungan lah macam tu. Okay, that is a C. Alright. Okay, so itu adalah saya punya C. Dan apa tu B? So B tu adalah ni. So B tu adalah panjang belt minus pi, okay, R1 plus R2. Okay, alright. So ini adalah rumus approximate center distance. Saya rearrange balik equation estimation of belt length ni. Saya rearrange balik. So basically dia ada kuasa 2. So kita gunakan yang apa tu, yang quadratic equation tu, nak cari root tu negatif B plus minus square root 2BC tu lah, benda tu lah bahagi 2A tu kalau ingat lagi equation tu. So kita gunakan equation tu untuk dapatkan nilai C tu lah Dan nilai C ni dia ada B. So B tu adalah this L minus pi R1 plus R2. So berdasarkan nilai ni, sama juga diperlukan 3 info saja untuk mencari center distance. Pertama, saya perlu tahu belt length. Kedua, saya kena tahu size kedua-dua puli. Okay, alright, kita berhenti dulu setakat ni. Ada lagi sebenarnya, tak habis Kita baru saja tengok in term of geometry saja berdasarkan puli punya size, okay, jarak dia dan juga contact angle, kita dah boleh cari belt length dan juga center distance tadi. Okay, alright. So kita sambung lagi next class dengan yang kita panggil sebagai dia punya in term of kinematic, pergerakan. Kita nak tengok pergerakan nanti Alright, kita berhenti dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.